Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 3 hari bulan Oktober 23, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat 62 sehingga ayat 66. Kisah kitanya, permulaan ayat Allah Ta'ala sebut balasan kepada orang yang beriman dari semua kumpulan. Kumpulan awal sebelum daripada Islam datang ini dia panggil Yahudi, Nasara, Sabi'in. Yang beriman kepada Allah, mereka dapat balasan. Mereka beramal, mereka dapat balasan. Itu sebelum kedatangan Nabi SAW. Bila mari Islam, maka semua orang kena beriman dengan Rasulullah SAW. Tak boleh lagi terpisah-pisah. Maka siapa dia tak beriman, kufurlah dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut perjanjian dengan Bani Israel, mithaq, supaya mereka beriman, taat kepada Nabi dia, dan taat kepada Nabi kita bagi ahli kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan mencari hilah, dia panggil tahrim al-hiyal, cari hilah nak tangkap ikan hari Sabtu. Apa hilah dia kita tengok dalam tafsir. Jadi para pelajar, kita mula dengan baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini orang beriman rujuk kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang yang hidup selepas daripada dibangkit Nabi mesti beriman kepada Allah, mesti beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan orang-orang Yahudi yang asli, yang ori, yang tidak menukar-nukarkan kitab Taurat. Dan orang-orang Nasara yang benar-benar berpegang dengan Injil, dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in ni jarang kita dengar. Yahudi dengan Nasara selalu dengar. Sabi'in ni apa benda? Tengok ni pelajar. Dia kata Sabi'in dengan arti kata asalnya ialah orang-orang yang keluar dari satu agama ke satu agama lain. Itu maksud dia sabiin.
Sabi'in. Sabi'in dipanggil sabi'. Sabi' mana orang keluar daripada agama asal dia, agama tok nenek, pergi agama lain. Itu mana sabi'. Puak-puak kafir apa di Mekah, Quraisy, dia panggil Nabi itu sabi'. Sabi' maknanya orang tinggal agama tok nenek. Itu panggil sabi'. Itu mana sabi'in. Jadi sabi'in orang yang tinggal agama tok nenek dia, jadi sabi'in. Ini 3 kumpulan. Man amana billahi wal yaumil akhir, sesiapa di antara mereka beriman kepada Allah. Apa dia maksud beriman kepada Allah? yakni maksud di sini ialah kepercayaan yang disertakan dengan beriman kepada segala nabi, semua rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari Nabi Adam hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabi'in dan sesiapa sahaja yang ada dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian daripada itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dibawanya, mereka tetap dianggap sebagai kufur. Itu yang kita kata tadi tu. Jadi Sabi'in, tengok munasabah ayat. Munasabah ayat itu baru terjemahan baru tu. Ayat ini, ayat 62 ini dia panggil ayat 62, duduk di mana? Fi tawassuti hadhil ayat. Ayat kita ni ayat 62 duduk di tengah-tengah. Di antara ayat-ayat yang menyebut tentang Bani Israel, kita sebut dah itu kan, mulai daripada ayat 40 itu Bani Israel sampai ke ayat berapa dalam surah Baqarah ini. Allah Ta'ala sebut Bani Israel yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Berapa nikmat kita dah belajar? 10 nikmat. Tapi mereka kerah kepala, mereka ambil nikmat Allah dilawan dengan kufrun nikmat dan tak dengar kata. Jadi ayat ini munasabah yang besar bahawa Allah Ta'ala nyatakan pintu taubat masih terbuka. Kamu boleh lagi kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan cara beriman kepada Allah, berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan saleh. Maka kalau kamu masuk Islam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh pada syariat Allah, maka kamu diterima amalan kamu. Walaupun tok nenek kamu dulu kerah kepala, ada yang jadi monyet. Hari ni kita tengok orang Bani Israel jadi monyet. Tetapi kalau anak cucu dia beriman, selesai masalah. Kalau tidak, siaran ulangan akan berlaku. Tengok dalam ayat lepas Allah kata apa? Mereka akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Tengok dalam ayat 61, telah ditimpa ke atas mereka kehinaan dan kepapaan, kemiskinan. Jadi kalau kamu Yahudi zaman Nabi perangai lagu ni juga, kamu tunggulah tindakan yang sama apa ni akan ditimpa ke atas kamu. Kita kata wal iyaz billah. Maka ayat ini, itu tadi kita telah terima, kalaulah kamu beriman, puak-puak Yahudi pengikut Nabi Musa, tahu kan? Nasara pengikut Nabi Isa. Ingat, pengikut itu qabla naskhi dinihim, sebelum terbatalnya, tamatnya tempoh valid agama dia. Bila tamat tempoh? Bila datang Nabi SAW, agama yang dulu-dulu tidak diterima lagi. Cuma mungkin yang kita belum kenal lagi, as-sabi'un. Sabi'un ni orang yang tinggal agama asal. Jadi ada di kalangan sabi'un, dia panggil as-sabi'atul hunafa, tinggal agama asal tok nenek mereka, sembah berhala, sembah patung, sembah kayu.
balik kepada agama fitrah, iaitu mencari jalan yang ditinggal oleh Datuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada. Maka mereka ini kekal di atas tauhid kepada Allah Ta'ala. Mereka mengharamkan sebarang bentuk kezaliman dan sebarang bentuk perbuatan yang keji, tapi dia tak terikat dengan agama. Dia terpanggil sabit. Maka sebab sabit ni, kalaulah mereka beriman kepada Allah, mereka dapat pahala. Itu dia panggil sabit. Maka alhamdulillah, ramai di kalangan mereka yang beriman pada Allah, ikut Nabi SAW, dan masih ramai lagi yang kerah kepala, tak dengar kata, kekal dengan agama masing-masing, maka binasalah mereka. Allahu Akbar. Jadi semua ni agama-agama lain tu qabla bi'satin Nabi SAW, tanda patrah dia, tempoh velik dia, sehingga dibangkit Nabi SAW. Bila Nabi bangkit, agama lain tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kena ingat betul channel tu. Ni ada lagi ni, keluar agama baru. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ikram, ada nama Ustaz Ikram. Dia ni pengkaji agama-agama semasa. Dia kata di Malaysia ni ada 60 agama, bukan mazhab-mazhab kecil, 60 agama yang ada dalam negara kita Malaysia. Dia keluar satu-satu dengan gambar-gambar dia. Agama ni baru ni pula milah Abraham pula ni. Seratus pindah habis dia masuk dalam apa ni, masjid-masjid, dia letak buku dia tu. Jangan main-main. Allahu Akbar. Itu hak agama. Hak tarekat ajaran pelik pula macam-macam. Ni duk jual makrifat tok kenali pula dah. JAKIM dah keluar fatwa tentang buku makrifat tu. Jadi kena hati-hatilah jemaah. Jangan sebab nak mencintai tok kenali melampau-lampau pula. Hau tok kenali dengan mencari diri. Jadi istilah-istilah itu istilah yang cukup berbahaya. Kita yang tak tahu apa ni kak, duduk di bawah kono-kononya, di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah kak. Jadi halal belaka lah. Kena tengok juga fatwa-fatwa yang telah dikeluar oleh majlis fatwa ataupun majlis muzakarah kebangsaan. Baik, 60 agama ada di Malaysia. Semua itu bila balik agama-agama Yahudi, Nasara, Sabi sebelum kedatangan Nabi SAW. Bila Nabi datang, semua kena beriman. Kalau tidak, mereka tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kalau mereka beriman, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, wa amila salihah, mereka beramal dengan amal yang saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kalau dia beriman, Allah janji aman, tenang, damai, syurga. Apa lagi kita nak? Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada penjelasan jadi apa ni, ayat 63. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu, semasa kami angkatkan gunung Tursena di atas kamu, sambil berfirman, Allahu Akbar. Yahudi ni kerah kepala semati. Ay wazkuru hina akhazna alaihim ahdan muakkadan bil iman bihi wa bi rusuli. Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Bani Israel supaya dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul-Rasul, iltizam bil syariatihi. Iltizam maknanya beramal dengan syariat. Malaikat mari ambil bukit Tersena, angkat letak atas kepala dia.
Nak beriman ke tidak? Kalau tak beriman, aku lepas bukit ni mati. Allahu Akbar. Wa rafa'na fawqakumul jabal litakhwifihim. Kita angkat bukit ni supaya mereka takut. Kai taqurru bima uhidtum alaihi wa ta'malu bihi, supaya mereka iqrar dan janji untuk beramal dengan kitab Taurah yang ada di tangan mereka. Apa jadi? Apa jadi dengan Bani Israel? Kalau kita pergi baca dalam kitab-kitab lain, kitab tafsir lain yang dia panggil tafsir biasa-biasa ni, dia buat lagu mana? Dia kata dia tunduk waktu perjanjian tu, waktu bukit di atas kepala dia tunduk, mata sebelah duk jeling, bukit ni jatuh ke tidak. Nak ayatnya kerahnya kita. Patut kalau orang lain pakai tunduk ke, nak janji taat setia, dia lagi dia jeling tengok bukit ni jatuh ke tak jatuh. Punyalah kerah kepala, tak dengar katanya pok dia tu. Allahul musta'an. Maka Allah, apa isi perjanjian? Tuhan sebut, khuzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan kamu sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkannya bersungguh-sungguh. Janji ni bukit atas kepala, kalau tidak aku jatuh bukit ni mati. Terima Taurat, beramal dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah jangan lupakan apa yang disebut dalamnya supaya kamu bertakwa. Jadi isi perjanjian mereka mesti terima Taurat dan beramal dengan Taurat. Apa jadi selepas daripada perjanjian itu? Bukit tak jatuh atas kepala, bukit balik semula ke tapak dia. Apa jadi dengan Bani Israel? Tengok ayat 64. Summa tawallaitum min ba'di dhalik. Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, tidak menyempurnakannya. Allahu Akbar. Lepas janji siap-siap, lagi tak ikut. Dia kata tak jatuh ke bukit, selamat aja. Allahu Akbar. Tak buat, tak ikut. Maka Allah ungkit di sini, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya jadilah kamu dari kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha kasih sayang. Allah terima taubat buat Bani Israel. Allah hantar mari rasul-rasul di kalangan Bani Israel yang ramai, di kalangan rasul dari kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ibrahim AS. Yang terakhir ciak Nabi Ibrahim siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Tuhan kata apa? Kalau tidak limpah kurnia Allah, lakuntum minal halikina fid dunya wal akhirah, jadilah kamu orang yang binasa di dunia dan binasa di akhirat. Habislah kita. Itu cerita tentang puak-puak Bani Israel. Apa jadi pula dia ni? Tengok ayat 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari Allah Ta'ala nak uji Bani Israel. Uji apa? Tengok nota, dia kata kaum Yahudi telah dilarang oleh Allah Ta'ala
menangkap ikan pada hari Sabtu untuk menguji iman mereka. Hari Sabtu tak boleh pergi ke laut, tak boleh pergi tangkap ikan. Sebab apa? Sebab hari Sabtu ikan lepok ke pantai. Tahu lepok? Ikan naik duduk berjemur kat pantai. Tengok Allah gerainya lah. Tangkap dengan tangan boleh, dengan tak payah pancing lah, pakai tarik gitu ya ikan naik. Tapi Allah Ta'ala bagi amaran, jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Ujian kerana tamak, mereka telah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi dengar ni pelajar, macam mana dia langgar? Dia buat helah. Apa dia helah dia? Helah dianya, hari Jumaat dia gali lubang. Hari Jumaat gali lubang, buat tali air. Hari Sabtu ikan naik ke pantai, tengok ada lubang, dia masuk, duduk lepok dalam tu, relax dalam lubang. Petang Sabtu, waktu habis waktu lepok, ikan nak balik ke laut, dia tutup pintu. Dia tutup pintu, tak boleh keluar. Kemudian hari Ahad dia pergi timba tangkap ikan. Dia kata, kami tak tangkap ikan hari Sabtu, kami tengok je, kami tangkap hari Ahad. Itu dia panggil helah, nak menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini cukup berbahaya. Karena itu di dalam sebahagian daripada beberapa muamalat di zaman kita ini, sama ada di bank ke, Islamic finance ke, jual gold, jual emas ke, takapur ke apa benda, kadang-kadang ada beberapa elemen yang tertentu, ada benda-benda helah yang nak menghalalkan benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, kita helah atas dunia ni lepas, tapi adakah kita lepas helah di akhirat esok depan Allah Azza wa Jalla? Jadi pena-pena syariat mesti bertakwa, wara' dalam menghalalkan perkara yang haram, termasuk juga mengharamkan perkara yang halalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena berhati-hati. Helah ni masalah. Jadi buat dia ni, dia buat helah tangkap ikan. Panjang lagi dalam ayat lain ada, akan detail nanti macam mana mereka yang yauma sabtihim syur'an wa yauma la yabsituna la. Allah Ta'ala cerita hari Sabtu ikan mari, hari Ahad ikan tak ada. Ini barang berbahaya. Bila dia buat macam ni, apa jadi? Sudah dah lah buat dia sudah jadi apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Geng-geng penangkap ikan tadi apa jadi? Lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera monyet jadi monkey. Menurut kebanyakan alim ulama ahli tafsir, bahawa segolongan dari kaum Yahudi Bani Israel yang meneraka itu telah berubah rupa mereka menjadi kera. Jadi ramai ulama kata tukar, maskhun, rupa dia jadi daripada orang jadi monyet. Dan dalam pada itu ada setengah ahli tafsir yang berpendapat bahawa hanya rupa orang, tapi hati dan perangai mereka yang berubah seperti kera. Kejadian ini memberi pengajaran bahawa sesiapa yang melanggar hukum Allah dan tidak menurut aturan yang telah diperundangkannya, nescaya Allah mengubahkan keadaan orang itu dengan menurunkan darjatnya ke peringkat yang sehina-hinanya. Jadi panjanglah perbahasan ulama dalam masalah ini. Jadi kera sungguh ke tak jadi kera, jadi monyet ke tak jadi monyet. Jadi kita tengok dalam ulama tafsir kata, majoriti ulama, jumhurul mufassirin mengatakan anna suwarahum musikhat, rupa dia tukar jadi monyet dengan sebab maksiat tadi, jadi kera. Kunu qiradatan khasiin, kata Qatadah,
Sara syuban qiradah. Hak muda-muda jadi kera. Wa syuyukh, orang tua khanazir jadi anjing. Ya jadi babi. Hak tua jadi babi, kreh duk sodok tanah. Hak muda-muda jadi kera duk melompat atas batu. Fama naja illa allazina nahau, tidak akan selamat kecuali orang yang melarang perbuatan mungkar. Jadi kita sekarang ni kalau dunia nak aman, kita kena larang kemungkaran. Itu pandangan majoriti ulama, kata jadi kera sungguh. Ada pendapat yang kedua, tak jadi kera, fizikanya tak kera. Di antara golongan yang kata tak jadi kera secara fizikal ni, iaitulah Syekh Mujahid. Mujahid kata lam yumsahu qiradah, mereka tak bertukar rupa jadi kera atau jadi babi. Wa innama musikhat qulubuhum, tapi hati mereka yang bertukar jadi perangai kera, perangai monyet, tak dengar nasihat, lompat sana lompat sini, diberi amaran tidak dihirau. Kera ni apa dia amaran? Ni sehari dua ni kawasan kita ni diserang oleh monyet. Allah, syarikat ni pejabat apa dia, perhilitan ke apa? Perhilitan, awak jaga monyet-monyet ni. Awak mari sangkar, perakak. Kena perakak lagi pok dia. Oh, jangan main monyet. Jadi pendapat Mujahid kata tak. Yang bertukarnya perangai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut Taurah, orang yang ada kitab Taurat tapi dia tak beramal, kamasalil himar yahmilu asfara, seperti dongki dia duk pikul barang-barang. Kita ada kitab tak beramal, macam dongki. Jadi di sini puak-puak abnaul qiradah tadi pun tidak jadi rupa, tapi majoriti ulama kata jadi tukar rupa. Ini sama juga dengan hadis akhir zaman. Hadis akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di kalangan umat ini yastahilluna al-hira wal harir. Yastahilluna al-hira wal harir. Lama tak sebut adin. Ada di akhir zaman nanti orang-orang yang menghalalkan sutera, laki-laki pakai sutera, ya wanita pakai sutera tak ada masalah. Laki-laki itu. Dan juga menghalalkan alat-alat muzik. Nah, ini bahaya juga ni. Al-ma'azif kita tak cari selalu tidak. Maaf, jumpa dah ni. Tengok hadis ni, hadis dalam Bukhari, tanda hadis, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir, selagi akan ada di kalangan umat ni di akhir zaman orang yang menghalalkan hira wal harir, sutera-sutera ni, laki-laki pakai sutera, wal khamra, menghalalkan arak dengan nama lain, wal ma'azif, dan alat-alat muzik, nyanyian. Jadi di sini orang-orang yang ini yang menghalalkan perbuatan-perbuatan ini, apa jadi di akhir kiamat? Wa yamsahu akharina qiradah wa kharazir ila yaumil qiyamah. Hadis ini panjang. Maka Nabi SAW sebut orang-orang yang tidak melarang perbuatan ini di akhir zaman nanti, perbuatan ini yang benda haram jadi halal ni, yamsahu, Allah Ta'ala akan ubah rupa dia menjadi monyet dan babi sampai ke hari kiamat. Ulama hadis berbeza di sini. Adakah akan berlaku betul tukar rupa orang-orang yang penyanyi-penyanyi, arti-arti yang duk melompat atas pentah tu, ataupun rupa tak bertukar, rupa-rupa orang tapi perangai monyet. Jadi ada perbahasan seperti dalam ayat ini juga. Ayat ini ada kata jadi monyet sungguh, ada kata tak jadi monyet, tapi rupa perangai monyet.
Sama juga dengan hadis yang menghalalkan nyanyian dengan sutera tadi pun, menghalalkan arak ini pun tak bertukar. Ada kata tak bertukar rupa tapi bertukar perangai. Ana bila baca hadis ni, saya teringat kepada konsep-konsep yang dibawa masuk sama ada dalam negara kita, ke luar negara, kau tengok dalam internet. Hodok main artis tu. Dia melompat atas pentas. Tuan-tuan pergilah melawat zoo negara. Sebelum pergi ke stadium nak pergi tengok artis, pergi tengok zoo negara dulu. Zoo mana-mana lah, Kuala Krai ada zoo. Kat mana lagi negara walaupun jauh, mari zoo Kuala Krai, tengok monyet. Lebih kerah duduk melompat. Lebih kurangnya perangai puak tu dengan perangai hak duduk melompat atas pentas, hak tak khabar. Ni mari budaya karut-karut pula ni. Mari duduk cium jantan sama jantan, buka zip seluar depan orang. Betul-betul monyet dari sudut perangai. Kalaulah tidak bertukar rupa jadi monyet, jadi monkey, jadi kera secara fizikal, tapi mereka tetap dianggap sebagai monyet dari sudut lompat-lompat dan perbuatan itu. Hadis dalam Bukhari, hadis ini panjang. Baiklah, kita pergi kepada perbahasan ayat kita. Wal masuh la yansalu wala yakul wala yashrab. Jadi ulama yang majoriti yang mengatakan mereka ditukar rupa jadi monyet sungguh. Jadi ketika itu mereka tak boleh buat apa dah, tak makan, tak minum, taklah duduk dengan jantan betina pun tak tahu apa dah. La ya'ishu akthar min salasati ayyam. Biasanya orang yang makhluk yang kena azab ini tak lebih daripada 3 hari baru dia mati ya. Jadi kalau kata geng-geng monyet masih ada lagi sekarang, kan, kera-kera yang ada tu dia tak jadi. Sebab apa? Mereka yang ditukar, kalau kita terima pandangan majoriti kata dia tukar rupa tadi pun, semuanya rupa itu sudah tidak ada, mati selalu rupa dia tu, mati selalu. Wallahu alam. Jadi hadis dalam Bukhari tadi penting. Tajuk dia kalau nak cari matan dia, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Yastahilluna al-hira wal harir, iaitulah menghalalkan zina, al-hira dengan mana al-farju, menghalalkan zina, wal harir dan sutra-sutra. Ini enggak boleh. Wal ma'azif, dan juga alat-alat muzik ni. Alat-alat muzik. Pasal itulah bagi kita sendiri, kalau lah awak kata ada khilaf lah, tapi muzik tak payah dengar lah, dengar muka lain. Habis tinggi kita dengar nasyid-nasyid yang tak ada muzik. Ni mau masuk gendar dalam masjid ni, apa cerita pula ni? Allah. Baiklah, kita akhiri ayat yang terakhir. Mana ayat dia? فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah, dan kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi Allah kata apa? Ja'alna hadhil uqubah, kami jadikan tindakan ini, tindakan keras ini jadi monyet, sama ada tukar rupa atau tukar perangai. Fasayyaruhum biqudratihi fi suratil qiradah, mereka jadi monyet, haqirin zalilin, sangat hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya untuk apa? Rad'an, supaya nak beri pengajaran, amaran, ingatan kepada orang yang bertakwa. Ambillah pengajaran daripada umat-umat kebinasan umat dulu dengan sebab apa? Dengan sebab tak dengar kata, kerah kepala, lawan syariat Allah Ta'ala, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Sekarang kita mencari faedah daripada ayat-ayat yang kita baca, ayat 62 sehingga ayat 66. Al-faidatul ula,
Faedah yang pertama, Allah kata innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sampai ke akhirnya Allah Taala idza dzukira tsana'u bisyar'i ala ta'ifah, Allah Taala sebut kebaikan kepada golongan yang tidak baik. Wa kana minhum ahlu khairin, maka di kalangan kita ni ada orang baik. Dalam ayat ni Allah kembar tiga orang beriman pada Nabi SAW: Yahudi, Nasara, Sabi'in. Jadi katanya bila satu saf, satu baris menyebut tentang ada yang baik, ada yang buruk, maka Allah Ta'ala nak suruh yang buruk itu terikut jadi baik belaka. Yang buruk biar jadi baik, biar jadi takwa belaka. Satu. Dan dalam ayat ini, ayat 62 ini juga Allah Ta'ala sebut samaratul iman, kesan, buah, hasil daripada beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Husulul ajri, kita dapat pahala. Wantifa'ul khawfi, tak ada ketakutan pada masa depan. Dan tidak ada duka cita kepada benda yang telah berlaku. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu siapa dia nak selamat. Kita nak selamat, kata si selamat, nak selamat, maka carilah Allah Azza wa Jalla. Duduklah kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia beriman, dia selamat. Siapa dia tak beriman, dia cari pasal. Ini para jemaah sekalian yang penting bagi kita. Faedah yang kedua ni, kita nak main dari sudut balaghah, dari sudut al-balaghah ataupun dari sudut bahasa, kajian tentang bahasa. Jadi penting kajian bahasa ni. Kalau kita tak main kajian bahasa, kita pun tak reti bahasa. Tak reti bahasa. Baik, para jemaah tengok, ada 3 tempat Allah Ta'ala sebut tentang sabi'in, as-sabi'in dengan nasab sabi'in, dan juga sabi'un. Jadi apa perbezaan sabi'in dengan sabi'un? Tanda sikit ambil perhatian, celek mata kata orang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Jadi was-sabiin, as-sabiin ini dia dipanggil dengan nasab dalam surah ini, dan satu lagi dalam suratul Hajj, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majus. Maka di sini kenapa dia guna, sedangkan dalam surah Al-Maidah, surah Haji tadi ayat 17, tanda suratul Hajj ayat 17, surah Al-Maidah ayat 69, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Kenapa di sana rufi', dia mudah. Jadi katanya 3 ayat ini, 2 nasab, 1 marfu', hadza li faidatin. Faedah dianya, Nasara, oleh kerana Nasara lebih tinggi martabak daripada Sabi'in, kerana Nasara ni ahlul kitab, maka Allah Ta'ala letak Nasara dulu dalam ayat Al-Baqarah, walladzina hadu wan nasara was-sabi'in. Was-sabi'in, jadi Sabi'in duduk kemudian. Faqaddamhum fil Baqarah. Oleh kerana Sabi'un ni lebih dulu daripada Nasara dari sudut zaman ni, dari sudut masa, maka dalam suratul Hajj dia sebut Sabi'in dulu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'ina wan nasara, dari sudut zaman ni. Payah sikit ni, tapi kita nak buka minda. Li'annahum kanu qablahum faqaddamhum fil haji. Habis dalam surah Al-Maidah macam mana? Dalam surah Al-Maidah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna, bagi depan wan nasara. Kenapa dia letak sabiun dulu? Wara'a fil Maidah li ma'nayaini, faqaddamahum fil lafzi wa akharahum fit taqdir. Jadi lafaz dia awal sabiuna wan nasara, tapi dari sudut takdirnya was-sabiuna kadzalik. Jadi dia panggil itu
kalau kita tengok 3 ayat dalam tafsir menyebut tartib zamani, tartib dia panggil rutbati, martabat, dan kenapa Allah Ta'ala beza sebutan susunan dalam 3 ayat ini. Ini dia panggil ilmu lataifut tafsir yang kita boleh buka minda lah. Jadi anak-anak pelajar-pelajar pencipta tadabbur buka Quran, ambil 3 ayat susun tak setepak, lepas tu tengok. Kalau kita dengar saja gini tanpa buka ayat-ayat. Jadi ayat Al-Maidah 69, Al-Hajj 17, dan ayat kita ni 62. Allahu Akbar. Ada juga pandangan yang kedua, kata surah Baqarah dengan Al-Maidah iaitulah bagi mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada itu. Adapun ayatul Hajj, ayat haji dalam suratul Hajj, dia tak beriman. Dia kekal dengan agama dia, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah wasabiina ta'akharat anin nasara. Jadi dikemudiankan sebutan sabiin dalam ayat kita ni sebab bilangan dia sedikit, nak banding dengan Kristian ramai. Kristian atas dunia lah ni pun lebih ramai daripada kita umat Islam. Nak kata apa? Jadi baiklah kita break setakat tu. Tuan-tuan kalau nak panjang, kena buka dalam kitab tafsir. Ada juga pandangan yang ketiga, dia kata setiap 3 ayat ini mengikut zaman ini. Ayat Baqarah yang menyebut tentang 3 kumpulan ini sebelum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul Maidah khas setelah datangnya Islam. Jadi mereka tak beriman juga, kafirlah dia. Ayatul Haji khas pada hari kiamat esok. Jadi kita kata wallahu alam, itu dari sudut perbahasan saya pun tak sepanjang. Tak sepanjang kata orang. Kalau panjang memang panjang. Jadi kita break setakat itulah kan. Baik, kita berpindah kepada al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, tengok dalam ayat kita ni Tuhan kata apa? Wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Buat perjanjian, wa iz akhadna mitsaqakum, buat perjanjian dengan orang ahli kitab supaya mereka beriman. Ambillah, beramal dengan kitab kamu jadi orang bertakwa. Kamu jadi orang yang bertakwa. Maka di sini para ulama mengatakan al-akhdhu bil kitab, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, kita akan jadi orang bertakwa. Syarat nak jadi orang bertakwa mesti berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat 63 ni, ayatnya kerah kepalanya Bani Israel, tak mau beriman biasa, diangkatnya bukit letak atas kepala. Tu pun dia orang panggil jeling sebelah mata duduk bawah, sebelah mata tengok ke bukit. Punyalah kerah kepala. Kalau orang lain tak payah dah. Ya Rabbi, beriman dah kita, bukit atas kepala ni. Dia boleh lagi main jeling-jelingan. Menjeling-jeling kata orang. Berapa dah? 3. Yang keempat, falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Falaula fadlullahi alaikum. Allah kata summa tawallaitum min ba'di zat falaula fadlullah. Ayat ini Allah Ta'ala cela Bani Israel. Bila dia ba'da an raja'al jabal, basuh bukit atas kepala, dia mengaku beriman, setuju, ikut. Bila bukit itu balik semula ke tempat dia, malaikat letak balik, apa jadi? Balik semula kepada pengangan buruk dia. Tak takut. Macam kita hari ni lah. Waktu ada Covid, takut sementara, lepas tu Covid tak ada, lompat balik. Nak kata apa? Maka Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, falaula fadlullah, kalau tidak kerana limpah kurnia Allah. Maka di sini kita kena insaf, kita kena sedar, kita kena ingat kita duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita nikmat iman ini, nikmat kepahaman cinta kepada Quran dengan sunnah ini, sah kita juga akan terperangkap dengan ajaran sesat yang menyeleweng daripada sunnah. Jadi sekarang ni pun orang duk guna nama Ahlus Sunnah,
tapi ajarannya tak ikut sunnah. Ini punya satu tahrif yang berlaku di zaman kita ini. Tahrif. Baik. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, yang terakhir, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Mu tahu cerita penangkap ikan pada hari Sabtu. Orang larang angkat ikan hari Sabtu, dia pergi gali lubang. Lepas gali lubang, dia pergi ambil ikan pada hari Ahad. Maka ulama tadabbur kata tahrimul hiyal. Ayat ini mengharamkan hilah. Wa annal mutahayyil 'alal maharim, siapa dia cari hilah nak menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka nanti dia akan jadi seperti Yahudi, akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini sekaligus menjadi celaan kepada Yahudi yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka sudah tahu apa yang berlaku kepada tok nenek mereka dulu. Sudah ada yang sudah ditukar rupa menjadi monyet, jadi monyet, ada kata setengah saja jadi babi, wallahu alam. Yang pentingnya punca kerusakan mereka kerana maksiat yang telah mereka lakukan itu. Maka di akhir ayat Tuhan kata faj'alnaha nakalan lima, kami jadikan undang-undang ini, hukuman ini sebagai pencegah kepada keburukan yang berlaku, kepada jangan sekali melakukan perbuatan yang buruk. Sama juga dengan dalam undang-undang hudud, Allah kata nakalam minallah. Hudud ini, potong tangan pencuri, orang zina kena sebab atau kena rejam, orang bunuh orang kena bunuh balik. Tuhan kata apa? Nakalam minallah, undang-undang ini pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi malang Allah hantar mari formula untuk menyelesaikan masalah dunia ini, masalah jenayah, kita tak ambil. Kita ambil undang-undang luk yang tak boleh menyelesaikan masalah. Undang-undang luk tu luk ni yang kita ambil, tapi undang-undang syariat Allah Ta'ala, asy-syari'atul ilahiyah la al-qawanin al-wad'iyah. Kata di para pendakwah, hendaklah kita ikut syariat Allah Ta'ala, bukan ikut undang-undang sivil yang dibuat oleh manusia. Jadi itulah bahayanya hilah. Kalau kita mencari hilah, nanti kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang yang berhilah ini orang yang akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, ayat yang kita baca ini 3 perkara. Raf'ut tur, tanda-tanda kekasaan Allah Ta'ala angkat bukit Tosena angkat atas kepala. Yang kedua, yang tangkap ikan hilah, mereka ditukar rupa. Ibnu Katsir kata was-sahih annal maskha ma'nawiyyun suri, mana dua-dua sekali, tukar dua-dua, rupa pun tukar, perangai pun tukar, na'uzubillah. Yang ketiga, izatul usa al-mukhalifin, menjadi peringatan kepada orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata semua tindakan itu nakalam minallah, pencegahan daripada Allah. Jadi nak solusi kita nak selamat, kita cegahlah manusia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dunia ini aman, tenang di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau ada syariat lain, tak usah duk cakap lah. Pasal itulah bila orang-orang geng-geng sekular ni, bila masuk dalam dewan, dia kena kata dewan yang mulia. Tuan yang dipertua dalam dewan yang mulia. Dewan dikatakan mulia, tapi orang melompat, bertempik, balah macam dulu tak apa, tak ada live. Kalau ni ada live, tengok odok kelahi dari dewan. Kita rasa kalau ada calon kita je masuk ahli dewan, tak ni tak masuk dah kita. Ada apa benda dewan lagu tu. Dikatakan dewan yang mulia, tapi dia mulia macam mana? Kalau dewan mulia pun orang pula perangai tidak mulia, kita kata bahaya. Sekarang ni tak boleh komen-komen tentang undang-undang. Nak komen undang-undang, kita pula kena 3 art pula susah. Jadi kita kata sebagai seorang Muslim, al-qawanin asy-syari'atul ilahiyah lal qawanil wad'iyah. Syariat Allah Ta'ala bukan undang-undang orang putih. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang berkisah apa? Kisah lembu Bani Israel, ayat 67. Wa idz qala Musa liqaumihi. Kita akan dengar cerita lembu dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.